أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم نبيا ورسولا. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jua menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan pada pagi ini, kita bawakan sambungan perkongsian daripada kitab Asyratus Sa'ah, susun karang daripada Dr. Yusuf Wabil, tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar. Yang mana pada pagi ini kita masuk pada perbahasan perbincangan di muka surat yang ke-75, sambungan dan sinambung daripada perang Jamal dan juga perang Siffin, iaitulah pada poin E, munculnya kaum Khawarij. Berkata penyusun dan pengarang kitab Asyratus Sa'ah Dr. Yusuf Wabil, di antara fitnah yang terjadi lagi selepas daripada berlakunya perang Jamal dan juga perang Siffin adalah munculnya kelompok Khawarij yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka muncul setelah selesainya perang Siffin dan setelah penduduk Iraq dan Syam sepakat untuk mendamaikan di antara dua golongan yang bertikai yang merujuk kepada belong Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Di tengah perjalanan ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang ke Kufah, golongan Khawarij memisahkan diri daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka keluar daripada pasukan Sayyidina Ali ketika mana dalam perjalanan pulang menuju ke Kufah. Kemudian apa yang mereka lakukan adalah mereka singgah di satu tempat yang bernama Harura. Harura ini adalah sebuah kampung yang jauhnya sekitar 2 batu daripada kota Kufah. Dan di kampung inilah kaum Khawarij dinisbahkan, sehingga mereka juga disebut dengan satu lagi gelar panggil, iaitulah Haruriyah. Jumlah mereka adalah sebanyak 8,000 dan ada sebahagian pendapat mengatakan 16,000 daripada ketumbukan tentera yang turut serta dalam ekspedisi bersama dengan Sayyidina Ali bergerak menuju pulang ke Kufah. Lalu Sayyidina Ali mengutuskan Abdullah ibn Abbas untuk menjadi wakil dan bertukar fikiran dengan kelompok ini. Kemudian sebahagian daripada mereka mengaku dan juga mengambil keputusan untuk kembali ke Kufah bersama dengan Abdullah ibn Abbas dan kembali memberikan walak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Manakala bakinya kaum Khawarij, mereka tidak kembali bersama dengan Abdullah ibn Abbas untuk mentaati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Kaum Khawarij menyebarkan berita bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu an telah bertaubat daripada kesalahan dalam urusan pemerintahan. Lalu sebahagian daripada mereka kembali mentaati Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an berpidato kepada mereka di Masjid Kufah. Lalu dalam keramaian yang berkumpul mendengar khutbah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ada di kalangan mereka dengan jumlah yang begitu besar berteriak-teriak di sebelah masjid dengan mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan mereka berkata kepada Sayyidina Ali, engkau telah berbuat perkara syirik dan engkau telah berhukum kepada orang-orang serta tidak menghukum dengan kitab Allah. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada mereka, kamu mempunyai 3 hak kami, iaitu yang pertama, kami tidak akan menghalang kamu untuk masuk ke masjid. Yang kedua, tidak menghalang kamu untuk memperoleh bahagian daripada harta rampasan perang. Dan yang ketiga, kami tidak akan memulakan usaha untuk memerangi kamu selama mana kamu tidak melakukan kerosakan. Rentetan daripada pertemuan rapat ketika mana mendengar khutbah daripada Sayyidina Ali itu, maka mereka memilih untuk kemudiannya berhimpun. Dan perhimpunan mereka menjadi begitu besar, dan usaha mereka tidak lain tidak bukan, iaitu melakukan pembunuhan ke atas setiap kaum muslimin yang melewati tempat berkumpulnya mereka. Sehinggalah pada satu hari adanya berlaku insiden, iaitu Abdullah ibn Khabbab bin Ad radhiyallahu an bersama istrinya melalui satu kawasan yang berkumpulnya kelompok Khawarij ini. Dan dia ketika mana melalui jalan tersebut dengan istrinya, mereka telah, kelompok Khawarij ini telah pun membunuh Abdullah bin Khabbab bin Ad, dan isteri kepada Abdullah bin Khabbab bin Ad telah pun dibelah perutnya, dan kemudian dikeluarkan anak yang ada di dalam kandungan isteri kepada Abdullah ibn Khabbab bin Ad. Ketika Sayyidina Ali mengetahui perkara ini, Sayyidina Ali bertanya kepada kelompok ini, siapakah yang membunuh Abdullah bin Khabbab bin Ad dan juga isterinya serta anak dalam kandungan? Maka mereka menjawab dengan lantang dan begitu sombong dengan memaklumkan betapa kami semua telah membunuhnya. Lalu Sayyidina Ali bersiap sedia untuk memerangi mereka dan bertemu mereka di satu tempat yang bernama Nahrawan, satu tempat yang berada pada kedudukan negeri dekat dengan Baghdad. Dan selanjutnya Sayyidina Ali hancurkan kelompok ini, dan hanya sedikit sahaja yang mampu dan sempat untuk menyelamatkan diri. Dalam konotasi yang ditunjukkan oleh perkataan baginda Nabi SAW secara spesifik, betapa Nabi SAW sendiri telah memberitahu akan kemunculan kelompok ini di tengah-tengah masyarakat umat baginda Nabi SAW. Hadis-hadis mengenai masalah ini adalah sudah mencapai tingkat mutawatir, dan di antaranya adalah perkataan daripada Al-Hafiz Ibn Kathir, Abu Fida bin Ismail menyebutkan lebih daripada 30 hadis dalam kitab-kitab sahih, sunan dan musnad mengangkat bicara berkenaan dengan peringatan kemunculan kelompok Khawarij ini. Antaranya adalah satu hadis yang direkodkan daripada Sahih Muslim, dimuatkan dalam Kitabuz Zakat, bab i'ta' al-mu'allafah wa man yukhafu ala imanihi, yang mana di antaranya baginda Nabi SAW bersabda, tamruqu mariqah inda firqah minal muslimin yaqtuluha awla ta'ifataini bil haqq, yang bermaksud akan muncul satu golongan yang keluar daripada kalangan kaum muslimin, mereka akan dibunuh oleh golongan yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua golongan. Kemudian diriwayatkan pula daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa ketika dia ditanya tentang kelompok Al-Haruriyah, maka dia menjawab, saya tidak tahu apa Al-Haruriyah itu, tetapi saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju min hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha qaumun
qaumun tuhaqqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna khuluqahum hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramyah. Akan muncul, kata Nabi SAW, di kalangan umat ini, dan baginda Nabi SAW tidak mengatakan sebahagian daripada mereka satu kaum yang mana kamu pandang rendah solat kamu bersama mereka. Mereka juga membaca Al-Quran, tetapi bacaan yang mereka lakukan itu tidak pernah melepasi daripada kerongkong-kerongkong mereka. Mereka keluar daripada ad-din seperti keluarnya anak panah daripada busurnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dalam kitab Istitabatul Murtaddin wa Mu'annidin wa Qita'ilhim bab qatil khawarij wal mulhidin ba'da iqamatil hujah alaihim. Nabi SAW menyuruh memerangi kaum khawarij dan menjelaskan bahawa orang yang membunuh mereka itu mendapat pahala. Ini menunjukkan betapa rosaknya golongan ini, betapa jauhnya mereka daripada Islam, dan betapa besarnya bahaya yang timbul terhadap umat ini dengan pelbagai fitnah dan kegoncangan yang disampaikan oleh kelompok khawarij. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim jalur daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufaha al-ahlam yaquluna min khairi qawli al-bariyah la yujawizuna imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqaytumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Kata Sayyidina Ali ketika mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud akan muncul di satu waktu pada akhir zaman satu kaum yang masih muda usianya dan dangkal pengetahuannya. Mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan makhluk, tetapi iman mereka tidak melampau kerongkong mereka. Mereka keluar daripada agama seperti anak panah daripada busurnya. Maka di mana saja kamu menemui mereka, kata Nabi, fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum, maka mereka, kalau kamu menemui mereka, maka bunuhlah, kerana dalam membunuh mereka itu ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, terdapat pahala bagi siapa yang membunuhnya pada hari kiamat. Hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dimuatkan dalam kitab zakat bab at-tahrim ala al-qatl al-khawarij. Imam Bukhari berkata Ibnu Umar memandang mereka sebagai makhluk yang paling buruk. Mereka ditandakan dengan kelompok yang juga disamaartikan dengan syarrul bariyah. Beliau berkata sesungguhnya mereka adalah kelompok daripada kalangan masyarakat umat. Tujuan dan tumpuan mereka adalah untuk memutarbelikkan fakta. Mereka akan berusaha untuk lari daripada kerangka sebenar perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antaranya adalah dengan menempatkan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan orang kafir, digunakan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang yang beriman. Segala perkara yang mereka lakukan adalah perkara yang keluar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, bencana mereka besar sekali dan meluas sampai ke i'tiqad mereka yang rosak. Lalu mereka menolak hukuman rejam bagi penzina muhsan. Mereka memotong tangan pencuri hingga ke bahagian ketiak. Mereka wajibkan solat bagi wanita yang sedang haid. Mereka kafirkan orang yang meninggalkan amal ma'ruf bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu mereka anggap telah melakukan dosa besar. Kelompok Khawarij adalah orang-orang yang mengatakan betapa orang yang melakukan dosa besar perlu diperlakukan seperti mana orang kafir. Mereka juga adalah kelompok yang menahan harta-harta orang zimmi, dan mereka menentang, menghalang
dan mereka merosakkan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam dengan melakukan pembunuhan ke atas orang-orang tersebut, menawan kelompok itu, merampas hak serta perkara harta yang dimilikinya. Kaum Khawarij ini akan sentiasa ada, sehingga orang kemudian daripada kalangan mereka berkesempatan bertemu dengan Dajjal, bermula daripada seawal-awal fitnah yang terbongkar selepas daripada kesyahidan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, sampailah munculnya Dajjal. Kelompok ini akan bermukim di dalam kalangan masyarakat umat, yang mana dalam satu hadis daripada jalur Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, antaranya disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud akan muncul satu generasi yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka ini tidak melampau kerongkong mereka, dan setiap mereka ketika mana muncul satu generasi pasti akan dibenamkan dan ditenggelamkan oleh orang-orang yang beriman. Kelompok ini akan wujud pada banyak zaman, dan setiap kali mereka bangkit, mereka mencuba untuk mendominasi, pasti mereka akan dibenamkan. Abdullah ibn Umar berkata lagi, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, setiap muncul satu generasi pasti dipotong lebih daripada 20 kali, sehingga akhirnya akan muncul Dajjal di daerah mereka. Sunan Ibnu Majah dalam muqaddimahnya bab zikr al-Khawarij, dan hadis ini adalah hadis hasan seperti mana disebutkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Dan antara rentetan yang berkaitan berkenaan Khawarij di zaman awal selepas daripada kewafatan Nabi SAW, dan boleh dikategorikan sebagai pengkayaan, enrichment selepas daripada perang Jamal dan perang Siffin, iaitulah di zaman Yazid bin Muawiyah. Kerana disebutkan oleh Dr. Suhabil betapa satu perkara yang berlaku, iaitulah perang Hurrah. Perang Hurrah ini tuan-tuan berlaku dikarenakan Al-Hurrah yang timur berada dalam keadaan yang melakukan ketidaktaatan kepada pimpinan. Al-Hurrah di sini adalah Al-Hurrah yang timur, salah satu Hurrah iaitu tanah tidak berpasir, kota Madinah. Dan di sanalah terjadi peperangan antara penduduk Madinah melawan pasukan Yazid bin Muawiyah pada tahun ke-63 Hijrah. Sebabnya adalah kerana penduduk Madinah tidak mengakui kepimpinan Yazid. Lalu Yazid bin Muawiyah mengirimkan tentera ke sana di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah Al-Marri. Lantas dia menjadikan kota Madinah sebagai kota halal dan membunuh sekitar 700 orang sahabat Muhajirin dan Ansar, yang selain sahabat seramai 10,000 orang. Maka ulama di kalangan salaf menamakannya sebagai musrif, iaitu orang yang keterlaluan. Allah mematikannya ketika dia sedang menuju ke Mekah dari Madinah. Antara perkara yang disebutkan adalah ketika mana berlakunya perang Hurrah yang sangat terkenal itu pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang menghalalkan Madinah, kota Rasul, dan ramai sekali sahabat Nabi SAW yang bunuh di sana. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, fitnah pertama terjadi dan tidak seorang pun peserta perang Badar yang masih tinggal pada waktu itu. Kemudian terjadilah fitnah kedua. Maka bila berlaku fitnah kedua, tidak ada seorang pun daripada kalangan sahabat yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah yang tertinggal. Dan kata Sa'id bin Al-Musayyab lagi, sekiranya seandainya berlaku lagi fitnah yang ketiga yang merujuk kepada pembunuhan, merujuk kepada peperangan yang ketiga, maka akan tidak ada lagi kebaikan di kalangan manusia, atau tidak ada lagi orang yang berfikiran sihat dan waras di kalangan manusia. Al-Baghawi menyatakan betapa yang dimaksudkan dengan fitnah pertama merujuk kepada terbunuhnya Sayyidina Uthman, dan fitnah kedua
adalah merujuk kepada apa yang disebutkan sebagai perang Hurrah. Dan dalam waktu yang sama, ketika mana kita menakul apa yang disebutkan tentang Khawarij, secara istilahnya adalah Khawarij ini kelompok yang terkeluar ataupun berusaha melarikan diri, meninggalkan, keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali, dan kemudian mereka melakukan onar dan makar untuk menggagalkan segala usaha menggembeling semula penyatuan masyarakat Islam. Kelompok Khawarij ini melekat dan menempel di mana-mana kerana mereka bertindak sebagai satu agen ataupun proksi demi untuk menjatuhkan Islam daripada dalam keadaan tidak sedar. Kerana bagi mereka, mereka punya satu momokkan ataupun satu faham betapa mereka lah pewaris dan orang yang paling faham tentang Islam. Mereka merasakan mereka lah orang yang paling dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan mereka lah orang yang paling mendapat kemuliaan daripada setiap hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celik mata bangun mereka tidak lain tidak bukan adalah usaha untuk menerakakan, menyesatkan dan meletakkan betapa orang Islam yang lain berada dalam kedudukan yang jauh daripada nilai agama. Doktrin ini adalah doktrin yang berbahaya kerana kemuncaknya telah pun diberikan iktibar besar dalam Islam betapa ia mampu untuk mendatangkan kejahanaman yang tertinggi. Dia boleh mendatangkan kehancuran yang melampau dan boleh meruntuhkan gagasan kebaikan umat Islam itu sendiri. Dan dia bukan hanya duduk di zaman selepas daripada kesyahidan Sayyidina Uthman, tetapi sampailah yang lebih berat sehingga muncul Dajjal daripada kalangan mereka, daripada kawasan mereka. Dan sebab itu baginda Nabi SAW memberikan peringatan yang besar bagaimana untuk menyantuni ataupun menyikapi kelompok ini, sehingga baginda Nabi mengatakan laqaitumuhum faqtuluhum, kalau kamu berjumpai kelompok ini maka bunuhlah. Untuk kelompok kontemporari, ulama mutaakhirin, apabila menyikapi hadis ini, mereka meletakkan betapa faqtuluhum bukan hanya merujuk kepada menjatuhkan hukum kepada kelompok-kelompok Khawarij ini, tetapi lebih utama bagaimana untuk membunuh ideologi mereka, bagaimana nak membunuh fikrah mereka supaya tidak tersebar dan dileluasakan di kalangan masyarakat umat. Kerana hari ini kelompok ini amat mudah untuk menyebarkan fahaman sesat mereka dengan merasakan mereka lah orang yang boleh membawa masyarakat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu untuk menyikapi adab, tanpa perlu untuk melalui susur galur para ulama, tanpa perlu untuk menjadikan madhab sebagai satu manhaj yang perlu untuk kita ikuti, sedangkan setiap daripada mazhab juga berpangkal mudik kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku diri sebagai kelompok yang menjalankan, mempertahankan dan mewarisi apa yang disebutkan sebagai salaf, tetapi dalam masa yang sama mereka berdiri pada titik-titik untuk mengkafirkan golongan salaf. Termasuklah di situ segala semua imam-imam mu'tabar, imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka juga di kalangan salaf kerana hidup pada fasa 300 Hijrah, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata juga Imam Az-Zahabi ketika mana memberikan komentar berkenaan dengan Yazid bin Muawiyah, dia mengatakan betapa Yazid bin Muawiyah ini adalah orang yang mana telah menjadikan salah satu benda dalam political mileage dia, dalam perjalanan politik dia, iaitu dengan menghalalkan darah umat Islam di Madinah. Kalau kita buka hari itu berkenaan dengan perang Siffin, jumlah kematian adalah sekitar 70,000 orang daripada kedua-dua blok, baik daripada kelompok Muawiyah maupun juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila sebut berkenaan dengan Hurrah, ia adalah satu perkara yang datang daripada sinambung pertembungan kelompok ini, iaitu Khawarij dengan kelompok iman.
Dan kerana itu, untuk perjalanan yang akan datang, maka kedudukan masyarakat umat Islam terutamanya pasti akan berada dalam situasi yang amat menggoncangkan sekiranya masih lagi terdapat di kalangan kita kelompok-kelompok yang menjadikan Khawarij sebagai kiblat pertama dalam perundangan maupun perjalanan politik mereka. Apa yang lebih membebankan dan juga memberikan impak yang merisaukan kepada kita, terutamanya di kalangan masyarakat umat, adalah bagaimana bila mana kita melihat kedudukan kelompok Khawarij ini dalam usaha mereka untuk mendapatkan sokongan dan dukungan daripada masyarakat Islam. Kelompok ini daripada segi sejarahnya menunjukkan mereka muncul dalam keadaan apabila berlakunya ketidakstabilan politik dalam sesuatu tempat ataupun dalam satu garis masa. Bahkan menurut daripada satu orang yang bernama Dr. Muhammad Aimarah, dia mengatakan kumpulan Khawarij pada awalnya muncul kebanyakannya daripada kalangan golongan Al-Qurra, yang mana majoritinya terdiri daripada golongan Arab Badui yang tidak memahami selok-belok percaturan politik. Mereka juga, kelompok Khawarij ini, tidak mampu untuk menerima hakikat apabila kaum Quraisy mengambil alih kepimpinan dan memiliki keistimewaan tertentu setelah Islam menyamaratakan antara kaum muslimin. Diberikan panggilan dengan gelar Al-Qurra, iaitu orang yang membaca, adalah dikhanalkan oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang disebutkan betapa mereka adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak masuk ke dalam hati. Yaqra'una Al-Quran la yujawiduna khuluqahum, iaitu tidak melepasi halqum mereka. Baca Quran hanya didendangkan dan dititikan di lidah-lidah mereka, hanya keluar daripada mulut tapi tak masuk secara kafah sampai ke dalam hati. Bagi mereka, mereka adalah orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Dan golongan Al-Qurra ini berperanan besar sehingga apa yang kita sebutkan menjadi punca peledak tercetusnya pemberontakan kepada Sayyidina Uthman ibn Affan, yang mana ketika sudah pun cecah usia 82 tahun, kelompok ini dengan berani dan lantang masuk memberikan kata dua kepada Sayyidina Uthman, sama ada meletakkan jawatan atau pilihan kedua, engkau kami bunuh. Dan mereka bercakap itu dengan satu orang yang telah ditandakan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki gelar panggil Zunurain, orang yang senantiasa bersama dengan Nabi, bahkan termasuk dalam kelompok Sabiqun al-Awwalun. Baginda Nabi SAW menjadikan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an sebagai satu orang yang ditandakan dengan gelar panggil manusia yang malaikat juga malu kepada dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh kelompok Khawarij ini kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, mereka hanya memberikan kata dua, sama ada nak meletak jawatan atau engkau kami bunuh. Maka Sayyidina Uthman dengan keimanan yang begitu kental mengatakan pasti tidak akan pernah melepaskan jawatan. Dan apa yang berlaku seterusnya, dikeratnya jari Sayyidina Uthman ketika mana duduk dalam keadaan sedang baca Al-Quran dan kemudian dibunuh. Dan Sayyidina Uthman bukan calon-calon orang, mati pula di Madinah, mati pula pada hari Jumaat pada 18 Zulhijjah, duduk dalam keadaan sedang baca Quran. Nak dapat kebaikan sebegitu adalah satu benda yang begitu besar, perlu dilakukan. Dan betapa kesan daripada selepas pembunuhan kelompok Khawarij ini yang menguasai dan mendominasi politik dan juga percaturan umat pada waktu itu, sehingga ke tahap menghinakan kedudukan Sayyidina Uthman walaupun sudah pun syahid, dalam keadaan tidak dibenarkan untuk dikebumikan di Baqi'. Dan ini berlaku dalam sejarah umat. Mana mungkin kita yang masih lagi duduk dalam keadaan kesan mendapat kasih sayang daripada Nabi SAW, disantunkan oleh sifat akhlak mulia yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ditunjukkan pula oleh golongan tabi'in, tabi'in, maka kita jadi orang yang
merasakan betapa sahabat ini adalah orang yang tidak memberikan kebaikan pada masyarakat umat. Kita bukan golongan khawarij ini yang sampai ke tahap boleh menarkakan dan juga melaknat para sahabat. Itu bukan sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di zaman Abdullah bin Mubarak, ketika mana ditanya oleh satu orang, tanya dekat dia, siapa yang lebih mulia antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga satu lagi Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dia punya soalan tu nak compare, disebabkan oleh ialah perjalanan hidup Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan kalau nak dibandingkan dengan Khalifah Umar Abdul Aziz pada waktu tu, maka jawab Abdullah bin Mubarak, dia kata sesungguhnya debu yang melekat di hidung Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu di saat dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, debu itu adalah lebih baik daripada 1000 orang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nak abang kata apa? Kedudukan sahabat, walaupun Muawiyah berada dalam konflik yang amat membebankan bagi otak kita untuk fikir, tetapi dia walaupun memiliki apa yang disebutkan dalam perkataan Sayyidina Ali, ikhwanuna bughaituna alaih, sesungguhnya saudara kita telah melakukan buah ke atas kita, tetapi dia bukanlah termasuk daripada kalangan golongan yang melakukan kefasikan. Ia melakukan burah tetapi tidak fasik, lakukan burah tetapi tidaklah menjadi orang yang hina, sebab mereka adalah kelompok sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau nak rekodkan sahabat Nabi SAW ni, mereka adalah terlalu ramai. Kalau tengok balik daripada Haji Wadak sampailah kepada apa yang disebutkan sebagai kedudukan Nabi SAW sebelum wafat, jumlah cecahnya 100,000 orang ke atas. Ada yang kata 114,000, ada yang kata 140,000. Cumanya nak abang kata sahabat yang diberikan redha daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat gelar ridwanullah alaihim ajma'in, mereka duduk pada posisi dan potensi yang begitu besar dan jauh nilainya daripada kita. Kalaulah dengan Khalifah Umar Abdul Aziz sendiri pun dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak seperti mana satu debu yang melekat di hidung Muawiyah lebih baik daripada 1000 orang yang memiliki potensi dan juga kredibiliti seperti Umar Abdul Aziz, apatah lagi kita yang duduk pada jangka garis masa lebih jauh. Cuma kelompok Khawarij ini dia merasakan betapa kalau kata Islam ni semua sama rata, tak kiralah dia sahabat, tak kiralah dia tabi'in, tak kiralah dia tabi'in, tak kiralah dia ulama di zaman salafus soleh, tak kiralah dia alim ulama pada waktu-waktu mana, tak kiralah dia siapa, semua sama. Ini adalah satu kelencongan faham berkenaan dengan pemetaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditandakan oleh baginda Nabi SAW. Dan golongan Qura juga mengambil tempat ketika mana mereka mengumpulkan kumpulan teramai ketika mana di waktu Sayyidina Ali bin Abi Talib sehingga berlakunya perang Siffin yang kita sebutkan. Bahkan mereka selalu mengatakan betapa segala hukum yang dilakukan tanpa berteraskan Al-Quran adalah satu perkara yang tidak adil dan tidak ada pengadilan melainkan bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Disebutkan dalam Tarikh Al-Yaqubi, peristiwa tahkim adalah titik mula kemunculan golongan Khawarij. Mereka lah yang menandakan siapa yang benar-benar benar dan siapakah yang benar-benar salah. Sehingga dengan pendirian mereka itu, kelompok-kelompok Khawarij ketika mana melakukan tahkim, mereka mula mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dimulakan dan ditandakan iaitulah Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Talha, kemudian Az-Zubair, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum, serta menghalalkan darah mereka. Lama kelamaan konsep kafir turut mengalami perubahan. Mereka meletakkan faham kafir itu pada kondisi yang berbeza. Kafir tidak lagi dinisbahkan kepada orang yang tidak berhukum dengan Quran. Kafir tidak lagi dikatakan kepada orang yang menutup diri daripada beriman kepada Allah, tetapi kafir juga dikatakan kepada golongan yang berbuat dosa besar, turut dipandang sebagai kafir daripada kalangan Khawarij. Itu dalam proses belakangan ini, ketika mana kita terlantun dengan semangat
kobaran untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, maka cermati, teliti, usaha untuk kita memproses maklumat siapakah golongan yang bakal kita sokong dan dokong. Adakah mereka ini benar-benar mujahidin ataupun mereka adalah golongan yang sebenarnya datang daripada proksi-proksi Khawarij. Daripada peristiwa yang kita sebutkan dan bentangkan kepada tuan-tuan, jalinan perang Jamal, perang Siffin, dan juga apa yang disebutkan sebagai perang Hurrah, akhir-akhir ini kita boleh mendapati betapa satu fahaman teologi yang melibatkan kedudukan pelaku dosa besar. Bagi Khawarij, mereka berpandangan pelaku dosa besar tidak lain tidak bukan kelompok yang melakukan dosa besar, tidak ada jalan melainkan mereka itu adalah kafir. Bagi Khawarij, buat dosa besar tak ada apa, habis. Sedangkan kita mengetahui dengan maklum, Allah memperkenalkan betapa Allah itu dimulakan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kenapa bangsa, masyarakat umat dalam dunia ini, di kalangan orang Islam, sanggup untuk mengambil jalan mengkafir sesatkan kelompok ini? Dan ini berbeza juga kelompok Khawarij ini dengan kelompok Mu'tazilah, yang mana mereka berpandangan pelaku dosa besar adalah bukan mukmin dan bukan juga kafir, tetapi mereka berada di antara kedudukan yang disebutkan sebagai al-manzilah bainal manzilatain. Sementara kelompok Murji'ah pula mengatakan bahawa pelaku dosa besar tetap dianggap beriman dengan iman yang sempurna, manakala dosanya diserahkan kepada Allah atau sama ada diampunkan atau tidak. Yang ini pahaman daripada Murji'ah. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Secara umumnya, pemikiran Khawarij berkait rapat dengan perbahasan mengenai kedudukan pelaku dosa besar yang melibatkan tiga aliran utama. Yang pertama, golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan pelaku dosa besar dianggap sebagai seorang yang beriman dan menjadi fasik dengan melakukan perkara tersebut, manakala urusannya di akhirat nanti terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Asal kedudukan ini kerana Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman sebagai ikrar bil lisan, tasdiq bil qalb, iaitu dengan ikrar dengan lisan, tasdiq dengan hati, dan beramal dengan anggota badan, serta bertambah dan berkurang pada kedudukan iman tersebut. Manakala golongan kedua yang memberikan takrifan berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang dosa besar, iaitu kelompok Murji'ah yang berpendapat pelaku dosa besar tetap kekal keimanan tanpa berkurang iman dia ataupun terjejas sedikit pun. Yang ini pandangan Murji'ah. Kemudian yang ketiga adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah pula beranggapan kedudukan pelaku dosa besar tergantung-gantung, bergentayangan, duduk di antara kelompok sama ada dia mukmin ataupun kafir. Manakala nanti di akhirat lah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bagi kelompok Mu'tazilah menyatakan di akhirat nanti orang yang melakukan dosa besar ini akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kelompok Khawarij melakukan satu benda yang lagi ekstrim daripada pandangan yang digariskan pada ketiga-tiga fahaman. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan prospek yang demikian, Mu'tazilah dengan mengatakan dosa besar tidaklah duduk dalam keadaan boleh jatuh hukum orang tu iman ataupun kafir. Dia duduk pada kalimah manzilah bainal manzilatain, iaitu duduk di antara dua tempat. Murji'ah pula dia kata tak jejah iman kalau buat dosa besar. Tapi Khawarij dia kata apa? Mereka adalah golongan yang paling keras, iaitu mengatakan betapa orang yang melakukan dosa besar automatik kafir. Apa-apa yang disebutkan sebagai al-kabair, kafir. Tak kira apa dosa dia buat, janji dosa tu besar, kafir apa. Dan mereka juga adalah orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan dia bermula pada awalnya dengan pengkafiran mereka, kelompok Khawarij ini, terhadap Sayyidina Ali dan juga Muawiyah dan mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yang mana kesannya adalah kelompok Khawarij menghalalkan darah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk diperangi. Dan pegangan kumpulan ini kemudiannya diteruskan oleh kumpulan-kumpulan Khawarij yang terkemudian. Siapakah mereka? Yang pertama seperti mana Al-Muhakkimah, kemudian kumpulan kedua Al-Azariqah, kemudian yang ketiga Al-Mukarramiyah, kemudian Al-Syabibiyah, Al-Bayhashiyah dan Al-Yazidiyah, dan juga Al-Najadat. Yang ini antara
gelar panggil kepada kelompok ini. Bagi kedudukan akhir zaman, ketika mana disebutkan tentang khabar berkenaan dengan kemunculan Khawarij, satu hadis yang disebutkan daripada Sahal bin Hunayf, betapa dia mengatakan, dia memberikan jawapan kepada Yusay bin Amru dengan katanya, hal sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khawarij syai'a? Qala sami'tuhu yaqul wa ahwa bi yadihi qibala al-Iraq yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min al-Islam muruqa as-sahmi min ar-ramiyah. Apakah engkau mendengar Nabi SAW bersabda tentang Khawarij? Lalu berkata Sahal bin Hunayf, yang menjawab, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sambil beliau arahkan tangannya menuju ke arah Iraq. Nabi tunjuk ke arah Iraq, dan dari sanalah kata Nabi akan muncul sekumpulan kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka, dan mereka keluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Para ulama ketika mana mensyarahkan hadis ini telah bersepakat bahawa hadis ini ingin mengisyaratkan kepada kemunculan Khawarij. Ia termasuk daripada tanda-tanda kenabian Nabi SAW, kerana apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW benar-benar telah berlaku. Kemunculan Khawarij bermula di Kufah yang sememangnya terletak di Iraq, dan kedudukannya berada sebelah timur Madinah. Mereka telah mengisytiharkan diri keluar daripada tentera Ali, lalu mereka dengan jumlah 8,000 orang ataupun 16,000 orang melakukan rapat di kawasan yang dikenal sebagai perkampungan Harura pada kedudukan dekat dengan Kufah, sebelum akhirnya menjadikan Basrah sebagai markas mereka. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar telah menukilkan satu athar yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dengan sanad yang baik, bahawasanya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an telah ditanya oleh seorang lelaki dari Iraq. Lelaki itu mengatakan bahawa di negerinya terdapat satu kaum yang melakukan pemberontakan dan membunuh siapa sahaja yang mengucapkan kalimah syahadah dan beriman, dan juga orang yang mana melakukan bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali daripada kumpulan mereka. Kelompok Khawarij ini bunuh siapa saja yang mengucap. Kelompok Khawarij ini bunuh saja siapa yang mengaku beriman kepada Allah, kecuali daripada kumpulan mereka. Bagi mereka adalah halaluna, halaluna, daripada depa halal mereka, daripada depa tak ada masalah. Bahkan disebutkan oleh Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, betapa kami mendengar Nabi SAW bersabda dengan mengatakan, sesiapa yang memerangi mereka maka akan beroleh pahala syahid, dan sesiapa yang dibunuh oleh mereka, bagi orang yang dibunuh juga mendapat pahala syahid. Disebutkan dalam Fathul Bari. Ini menunjukkan kelompok Khawarij akan terus wujud hingga ke akhir zaman. Nas-nas syarak yang mengisyaratkan berkenaan Khawarij tidak menyatakan ia hanya wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhiru ahadukum amalahu min amalihim yaqtuluna ahlal Islam fa idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum. Mereka menghina amalan kamu, mereka datang dengan membandingkan amalan mereka dengan amalan kamu. Mereka datang dengan membawa satu nilai faham yang membuatkan kamu terkejut, kaget. Kamu duduk dalam keadaan risau, goncang goyang dengan setiap daripada amalan yang pernah kamu lakukan, sedangkan amalan tersebut juga datang daripada susur jalur galur ulama-ulama terdahulu daripada kamu, orang yang lebih alim daripada kamu, menempat pada setiap zaman yang sudah berlalu sebelum daripada zaman kamu. Tetapi mereka datang dengan mengepak dan juga mematahkan dahan ranting amalan tersebut, dengan mengatakan perkara tersebut adalah perkara yang tidak kena dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain, kata Nabi SAW, mereka memerangi umat Islam. Maka apabila mereka keluar, perangilah mereka. Maka apabila mereka keluar, perangilah mereka. Maka apabila mereka keluar, perangilah mereka. Riwayat Imam Ahmad 5562. Di samping itu terdapat satu lagi athar yang lebih nyata menjelaskan ciri-ciri golongan Khawarij yang akan datang pada akhir zaman. Ia diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa beliau berkata, iza ra'aitumur rayati suda falzamu al-arda
فلا يحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب دولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعر النساء حتى يختلف فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, betapa disebutkan jika kalian melihat bendera hitam, maka bertahanlah di bumi, di tempat tinggal kamu. Jangan gerakkan tangan, jangan gerakkan kaki kalian. Kemudian akan muncul kaum yang lemah, hati mereka seperti potongan besi. Mereka mengaku sebagai pemegang kekuasaan, pemilik daulah. Mereka tidak mempedulikan apa-apa janji, mereka tidak mempedulikan apa-apa kompromi, mereka tidak mempedulikan apa yang disebutkan sebagai perjanjian yang dilakukan, segala undang-undang yang ada, segala ketetapan yang ada pada waktu itu. Mereka mengajak kepada hak, namun mereka bukan ahlinya. Nama mereka menggunakan kunyah ataupun panggil gelar seperti Abu di depan. Mereka meletakkan nama mereka dengan Abu di depan, dan nisbah mereka menggunakan nama daerah seperti Al-Baghdadi. Nama-nama daerah seperti mana yang disebutkan diambil daripada nama-nama tempat asal mereka. Bahkan Nabi spesifikkan pula rambut mereka panjang terurai seperti nisa, seperti perempuan, hingga mereka berselisih di antara mereka. Kemudian Allah mendatangkan kebenaran kepada yang dikehendakinya. Riwayat Nu'aim bin Hammad dalam Kitabul Fitan. Menurut sebagian ulama, walaupun sanad athar ini dhaif, namun begitu berdasarkan realiti yang berlaku dengan kemunculan golongan seperti Islamic State, IS, maka athar ini boleh dianggap hasan atau sahih, terutama dalam athar-athar melibatkan sejarah atau fitnah-fitnah akhir zaman. Justru dalam isu golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai IS di Syria dan juga Iraq, kita dapati para ulama dari seluruh dunia, termasuk di Syria dan Iraq sendiri, telah bersepakat mengatakan bahawa ciri-ciri yang wujud, menempel, melekat, tercalik, terpalit pada kumpulan ini adalah sangat mirip dengan apa yang disebutkan dalam kalam mulia baginda Nabi SAW. Antara benda yang dikeluarkan juga oleh Abu Hafiz Al-Maqdisi, ulama jihad di Palestin fasa tahun 2010-2011, ketika mana memberikan satu komentar berkenaan dengan menyambut seruan daripada Abu Bakar Al-Baghdadi yang ditandakan sebagai penyatu umat Islam ketika berlakunya penentangan dan juga apa yang disebutkan perang besar di Syria fasa 2011. Kata Abu Hafiz Al-Maqdisi menyeru kepada seluruh umat Islam seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu tetap di tempat kalian, jangan pernah menggerakkan tangan dan kaki kalian. Maksudnya dari zaman kita, jangan duk komen apa-apa, jangan terlalu cepat untuk kita memberikan kita punya pandang, kita punya cadangan, kita punya saranan, kita punya ketetapan. Kerana situasi ini perlu untuk dicermati dengan sikap yang lebih jelas, mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Untuk zaman sahabat, laisal fasiq, di kalangan sahabat tidak ada fasik. Tetapi zaman kita, kemunculan berita dan cerita ini datangnya banyak daripada kelompok yang tak boleh lari daripada sifat fasik. Maka bila tahu di zaman kita ni datang mana berita ia terikat dan terkait kepada perkara yang disebutkan sebagai fasik, tidak ada jalan lain bagi orang beriman, maka kita kena lakukan fatabayyanu, bersegera untuk tabayyun. Tabayyun ni bukan tekat hanya tanya berdekat satu orang, bukan hanya tengok pada 2-3 kitab, tetapi perlu mencermati pada banyak karakter dan dilihat pada setiap sudut kerangka. Dia bukan hanya ambil satu pendapat kemudian tulis bagi kita punya pandangan dan juga dapatan kita. Dan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat di serata dunia mengenai kesesatan dan juga penyelewengan golongan IS, dan memperingatkan umat Islam agar tidak terpedaya dengan segala propaganda IS. Pada 25 September tahun 2014, lebih kurang 126 ulama Islam terkenal dari seluruh dunia telah menandatangani kenyataan bersama yang dibacakan oleh Nihat Awad
President Council of American Islamic Relations CAIR mengutuk IS dan juga menolak keganasan dan juga khilafah yang diisytiharkan oleh IS. Poin dia adalah begitu jelas. Mereka mengaku sebagai orang yang amar ma'ruf, tetapi mereka juga adalah orang yang melakukan amar munkar. Kalau kita jumpa dengan orang hakikat iman amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita jumpa dengan orang yang amar ma'ruf dan waktu yang sama amar munkar, kena tinggal. Ataupun orang yang satu lagi nahi ma'ruf dan nahi munkar, ini pun kena tinggal. Dia tak buat jahat tapi dalam masa yang sama tak buat benda baik. Yang ni buat benda baik lah, tapi dalam masa yang sama buat benda yang tak baik. Orang kafir pun yang menentang membunuh umat Islam boleh berbunuh, orang Islam boleh berbunuh. Hak ni yang lebih membebankan. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan, kita berpandangan bahawa kumpulan Khawarij pada namanya tidak dinafikan, ia telah luput daripada zaman berzaman, telah pun rapuh, hancur, lerai, tetapi fahaman itu masih lagi kekal wujud sehingga ke akhir zaman, seperti mana yang dilanskapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jika Khawarij yang terdahulu berpegang pada doktrin mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, tetapi pada hari ini wujud mereka yang mengkafirkan sesama Islam hanya kerana dosa-dosa kecil, hanya kerana dosa-dosa kecil, atau mengkafirkan umat Islam hanya disebabkan oleh khilafiyah sahaja di dalam perkara furu' agama atau berbeza pendekatan dalam isu politik. Bayang Khawarij dulu dalam bab dosa besar, Khawarij sekarang dia boleh relate kepada dosa kecil, bahkan dalam bab yang disebutkan sebagai benda-benda furu'. Dan kita, saya sepatutnya memperbanyakkan doa, moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik, inayah, iradah, qudrah dan juga hidayah, bukan takat irfan, bahkan burhan. Moga-moga kita diselamatkan daripada segala macam ancaman kesalahfahaman seperti ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara saudara kita, baik yang berada secara khususnya di Palestin, Lebanon, Syam, begitu juga di tanah ini, daripada segala sifat melampau dan ekstrim. Dan juga kita mohon moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kemenangan pada saudara kita di Palestin dan kebaikan berpanjangan kepada umat Islam seluruhnya, sehingga kita berpangkal kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Jadi tuan-tuan, dekat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Kita berhenti di muka surat 78. Tajuk yang bakal kita kongsi bongkar selongkar pada bulan hadapan adalah tajuk di poin G, berkenaan dengan kemunculan pendapat bahawa Al-Quran itu makhluk, insya-Allah. Jadi sedari itu akhir kalam daripada saya. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.